Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang tuduhan bahawasanya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Daim Zainuddin telah beri rasuah sebanyak 1 bilion ringgit kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin telah membuat laporan polis. Dia menafi tuduhan ini dan dia suruh polis siasat tuduhan tersebut. Tuduhan tu berasal dari satu portal yang digendalikan oleh JCOM. JCOM ni unit propaganda yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan cerita 1 bilion tadi, rasuah yang diberi kepada Agong berasal dari portal JCOM tersebut. JCOM juga yang mula-mula keluarkan cerita bahawasanya ada satu konspirasi yang dipanggil Langkah Dubai. Di dalam konspirasi ini adalah ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen kerajaan dan juga ahli parlimen bebas, seramai 120 ahli parlimen yang sudah tarik sokongan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Anwar has lost the confidence of the majority of the members of the House. Maka, kalau ikut Perlembagaan Malaysia, Anwar perlu letak jawatan, Anwar perlu menghadap tuanku dan maklumkan kepada tuanku bahawasanya dia tidak lagi memperolehi majoriti di dalam parlimen, maka dia perlu letak jawatan ataupun dia boleh mohon perkenan tuanku Agong supaya parlimen dibubar dan PRU 16 diadakan. Tapi akhirnya budi bicara tuanku nak bubar parlimen atau terima peletakan jawatan Anwar dan lantik Perdana Menteri baru. Dan ini tanggungjawab Anwar. Kalau ikut perlembagaan, dia sepatutnya menghadap tuanku dan maklum kepada tuanku dia tidak lagi memperolehi majoriti dan dia wajib letak jawatan. It's his duty actually. Anyway, itu dari segi perlembagaan. Tapi yang penting ni, cerita 1 bilion ni berasal dari JCOM dan juga cerita Langkah Dubai juga bermula dari JCOM. Mereka yang keluarkan cerita ni, kedua-dua cerita tadi. Dan sekarang ni apabila kita pula bercerita tentang Langkah Dubai, mereka buat report polis. Dan polis telah umum mereka akan siasat semua orang yang bercakap tentang Langkah Dubai dan tindakan akan diambil. Dan saya seoranglah yang dipanggil prime suspect. Bermaknanya saya ni orang utama di dalam konspirasi atau di dalam mengeluarkan cerita Langkah Dubai. Tapi cerita tu berasal dari mereka. Kita ni sambung aja cerita mereka. Tapi sekarang ni menjadi satu kesalahan pula. Saya nak baca satu kenyataan dari Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini. Tajuk kenyataan Mahathir ni, Bribing the King. Rasuahkan atau memberi rasuah kepada Agong. The social media carried a statement that I bribed the Yang di-Pertuan Agong with 500 million to 1 billion. Di antara 500 juta hingga 1,000 juta atau 1 bilion. Please prove that I did this. Making such a statement and hiding your identity is cowardly. Actually, identity tu not hidden. Identity tu JCOM tu, yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. In bribery, both the giver and the receiver would be guilty. Maknanya betul lah. Kalau ada kes rasuah, bermakna yang bagi dan yang terima kedua-dua salah. Please also prove that I had the money. Is the writer suggesting that the Agong should be arrested for taking the bribe? Does he have evidence that the Agong took 1 billion ringgit from me? So bermaknanya kalau betul macam dikatakan oleh
JCOM, bahawasanya Agong terima 1 bilion ringgit rasuah. Maknanya Agong pun perlu ditangkap, dan sekarang ni di bawah peraturan baru, Raja-Raja Melayu ataupun Agong tidak dikecualikan dari tindakan. They are not exempted or kebal. Dia orang tidak immune atau kebal dari tindakan jenayah. Dia ada sekarang ni ada sistem di mana mahkamah khas boleh ditubuhkan untuk nak bicarakan dan menghukum mana-mana raja termasuk Agong. So ini satu jenayah, dan oleh kerana mereka ni raja ataupun Agong, mereka tidak kebal ataupun immune dari tindakan sekira mereka melakukan jenayah. So bermaknanya Agong pun boleh ditangkap dan di-charge kalau betul lah tuduhan mereka tu. Mereka perlu buktikan lah yang betul Agong memang terima 1 bilion dan dikatakan duit ni datang dari Mahathir dan Daim. So dia punya statement ni goes on lah tentang laporan polis yang dibuat oleh Samsud Iskandar, Setiausaha Politik Anwar, kerana bercakap and so on lah. So nobody can talk about anything, and this government led by a man who before talk about reform, freedom, etc. So Mahathir kutuk Anwar lah, yang kononnya memperjuangkan reformasi dulu, kebebasan bersuara, kebebasan ni, kebebasan tu. Sekarang dia ambil tindakan kepada semua orang yang bercakap. So lagi teruk lah sekarang di bawah kononnya kerajaan reformasi atau kerajaan madani. Yang interesting ni dia kata Daim sekarang di bawah siasatan SPRM. Mengikut tuduhan, Daim transfer duit dari London ke Singapura, dan dikatakan duit tu euros, tapi nilai dia 1 bilion ringgit. But in euros lah, kalau nak 1 bilion ringgit ringgit Malaysia cash susah nak dapat 1 bilion, tapi euro ni dikatakan equivalent of 1 billion ringgit. Transfer dari London to Singapore, and dikatakan transfer bukan melalui bank. Kalau transfer melalui bank, habislah, terus akan kena rampas. Dia transfer dengan kapal, it seems. Cerita dia lah, cerita dari JCOM. 1 billion dalam kapal. Why kapal? Kalau saya nak buat, baik private jet. So anyhow, mungkin private jet ni senang dikesan, kapal ni senang sikit nak seluduk, nak smuggle. Tapi bahaya tak? Sebab banyak pirate ni tengah laut. Kalau dia orang tahu 1 bilion cash dalam euros, pirate akan rampas dia, especially dekat Red Sea dan sebagainya. Anyway, 1 billion kononnya ringgit nilaian dia, value dia, transfer dari London ke Singapura untuk nak bayar rasuah kepada Agong. Jadi ada ke duit tu dibawa dari Singapura ke Kuala Lumpur, atau duit tu dari Singapura transfer ke Hong Kong, ke Brunei ke dalam bank account Agong. Dan Agong pergi Brunei baru ni nak hadir perkahwinan, ke Agong pergi check bank account, duit masuk tak tahulah. Ini yang buat tuduhan ni mungkin boleh jelaskan lah, explain lah how was the 1 billion yang dismuggle dari London ke Singapura ikut kapal, and then dibayar ke Agong. Cara mana dibuat? Because cash tahu banyak tu, kalau 1 billion cash tu. So mungkin Agong kena ambil beberapa beg, bawa pergi bank ke, I don't know cara dia. Tapi very interesting lah kalau mereka yang buat tuduhan ni, budak-budak JCOM ni, boleh explain how it is done. So sekarang ni Daim pun di bawah siasatan. Dan hari ini bini dia dengan 2 orang anak dia juga dipanggil ke pejabat SPRM. So Daim, the wife and the 2 sons under investigation SPRM. Mereka nak investigate macam mana Daim ni boleh kaya sangat. Mengikut cerita ini beberapa buku telah ditulis lah, dan penganalisa this economic
punya investigators ataupun penganalisa ekonomi telah kata Daim ni worth 40 billion tau. Nilaian dia lah. Nilaian Daim ni 40 billion. So kalau 1 billion cash tu nothing lah untuk Daim. Especially kalau nak jatuhkan Perdana Menteri, nak jatuhkan kerajaan, 1 billion ni kecil. So dia orang nak siasat macam mana Daim boleh kaya. Actually Daim ni dah kaya tahun 70-an tau. 1970s lagi dia kaya. Awal selepas 13 Mei, tak lama selepas 13 Mei tahun 69, tahun 70-an, awal 70-an tu Daim sudah kaya. Masa tu Tun Razak Perdana Menteri dan Harun Idris Menteri Besar Selangor, yang dikenali sebagai Datuk Harun. Orang kenal Datuk Harun. Harun Idris Menteri Besar Selangor dan Tun Razak Perdana Menteri. Masa tu lagi, bila Daim beli tanah di Selangor, Melawati, dia telah buat development and dia dah jadi kaya. 70s. Apabila Mahathir jadi Perdana Menteri 10 tahun kemudian, Daim tu sudah billionaire. Already billionaire. Dan Mahathir bawa Daim masuk kerajaan. Bila Mahathir bawa Daim masuk kerajaan sebagai Menteri Kewangan, actually Daim tak mau. Daim kata buat apa jadi Menteri Kewangan, dia buat bisnes lagi baik. Dia adalah billionaire, dia boleh jadi multi billionaire. Tapi Mahathir paksa Daim masuk kerajaan. Daim tak mau. Dan so Daim had no choice lah, sebab Mahathir tak percaya orang lain. Masa tu dia krisis dengan Tengku Razali, dia krisis dengan Musa Hitam, dan Anwar masa tu junior lah. So Mahathir paksa Daim join kerajaan sebagai Menteri Kewangan. Actually Daim was reluctant. And then semasa Daim masuk kerajaan, menyertai kerajaan sebagai Menteri Kewangan, dia dah miliki bank. He owned a bank. UMBC tu dia ambil alih. So the issue is, takkanlah Daim boleh simpan bank tu. You jadi Menteri Kewangan, tak bolehlah you become also a owner of a bank. So Daim dipaksa jual bank tu. Mahathir paksa dia. Daim was very unhappy. Dah lah you paksa I menyertai kerajaan sebagai Menteri Kewangan, you paksa I jual bank I pula. So akhirnya dia terpaksa jual bank dia, kalaulah dia nak pegang jawatan Menteri Kewangan. Dan dia bertambah kaya. When he sold his bank, he became even more richer. So Daim ni sebelum masuk kerajaan dah kaya raya dah. He was already a billionaire. So sekarang ni 50 tahun kemudian, 50 tahun kemudian SPRM nak siasat Daim macam mana dia kaya. And the thing is, pegawai yang siasat Daim ni, masa Daim dah kaya, masa Daim dah millionaire, dia orang belum lahir lagi. Ataupun yang lahir tu belum bersunat pun lagi. Daim dah kaya. You belum lahir, you belum bersunat, Daim sudah kaya. Sekarang ni nak siasat dia. Ini 50 tahun dulu dan dia guna undang-undang baru. Undang-undang yang berapa tahun baru ni. So you are using a new law to investigate kononnya a crime yang dilakukan 50 tahun dulu. So macam mana you nak siasat jenayah atau salah laku yang Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Bukan saja sebelum undang-undang tu jadi, masa Malaya ni masih di bawah British. So there should be statute lah. Jadi kalau you nak backdate undang-undang yang baru, you nak siasat satu jenayah ataupun kononnya jenayah yang dilakukan sebelum undang-undang ni ada, tak boleh lah. Then there's no limit lah. Takkanlah you nak siasat benda yang berlaku 100 tahun dulu, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, masa zaman Jepun. Cannot lah. So anyhow, now they are going for Daim. And sebab dia orang nak kenakan Daim ni, sebab ni lah dia kata Daim dengan Mahathir dah buat statement dia ni lah kan. Dia kata Daim dengan Mahathir ni is behind 1 bilion ringgit rasuah yang diberi kepada Agong.
So macam Mahathir kata lah, prove it lah, mana you tak boleh nak dengan senang. Dan benda ni telah disahkan oleh Anwar semalam. Ini bukan saja JCOM punya cerita 1 bilion. Anwar sendiri telah keluarkan kenyataan. Dia kata dia dah jumpa Agong. So dia beritahulah apa benda jumpa Agong. Tapi benda ni, Perdana Menteri jumpa Agong is perjumpaan 4 mata tau. 4 eyes meeting. Dan perjumpaan di antara Perdana Menteri dengan Agong sebelum mesyuarat kabinet hari ni lah, hari Rabu. So sebelum mesyuarat kabinet, Perdana Menteri jumpa Agong dan brief Agong apa akan dibincang di kabinet. This is the purpose of the meeting lah. Meeting hari Selasa atau meeting sebelum mesyuarat kabinet di antara Perdana Menteri dan Agong. There is a meeting. This is untuk Perdana Menteri brief Agong apa akan dibincang besok di kabinet. Tak bolehlah Anwar umum. Because, mengikut undang-undang ya, cabinet meeting, cabinet papers is protected by OSA, Official Secrets Act. Jadi dengan Anwar ni mendedahkan perbincangan dia dengan Agong, Anwar sudah langgar undang-undang atau telah melakukan jenayah di bawah OSA, Official Secrets Act. Anwar should not reveal apa dia bincang dengan Agong. Tak boleh. That is protected, that's confidential information. Dan kalau you ada misalnya kertas kabinet ataupun you dapat maklumat tentang mesyuarat kabinet and you bocorkan, you boleh ditangkap dan dipenjara di bawah OSA. Jadi Anwar ni telah lakukan jenayah semalam dengan dia mendedahkan perbincangan dia dengan Agong. That's a crime. So Anwar committed a crime dengan dia mendedahkan rahsia perbincangan atau mesyuarat dia dengan Agong. Itu satu. The other thing, Anwar telah berkata benda yang Agong tak kata. This is another thing. Anwar put words in Agong's mouth. Anwar, first of all, you tak boleh reveal tau apa you bincang dengan Agong. Tak boleh. And then, dah lah you reveal apa you bincang dengan Agong, you tokok tambah. You put words in Agong's mouth. And then, apa dia kata tentang rasuah 500 juta hingga 750 juta. Dia sebut, Anwar sebut. Rasuah 500 juta hingga 750 juta. So, Anwar confirm, Anwar sahkan bahawasanya ada tuduhan yang rasuah diberi kepada Agong. Dan ini yang Mahathir duk keluar ni lah, statement Mahathir hari ni yang saya baca tadi tu, bermakna Mahathir kata buktikanlah. Dan kalau betul Mahathir telah beri rasuah kepada Agong, maknanya bukan tangkap Mahathir saja atau Daim saja. Sebab dia kata Mahathir dan Daim, tapi kena tangkap Agong also. Sebab Agong terima rasuah. So maknanya Agong juga melakukan jenayah. Dan walaupun dia Agong, dia tidak dikecualikan. He's not exempted from action. Dia tidak ada immunity atau kekebalan. Okay? Bukan saja kes jenayah, kes civil pun sama. Ini jenayah lagi teruk. Kes civil pun you boleh saman Sultan Agong kalau dia hutang duit tak bayar misalnya. Agong hutang you 1 juta atau Sultan hutang you 1 juta tak bayar, you boleh saman walaupun dia raja. Ini lagi kan kes jenayah, kes rasuah 1 bilion. So this is very interesting oleh kerana satu tuduhan very serious dibuat oleh JCOM di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sendiri pun telah mendedahkan atau telah mengaku ada tuduhan rasuah came from Prime Minister. And yang lebih dahsyat, dia mendedahkan selepas jumpa Agong.
memberi gambaran kononnya perkara ni dibincang dengan Agong. This is the gambaran, the persepsi yang Anwar nak beri. Isu rasuah ni, Anwar kata 500 ke 750. Hamzah Zainuddin buat report tentang 1 bilion. Mahathir juga buat kenyataan tentang 1 bilion. So 500 juta, 750 juta atau 1000 juta lah, di antara tu. Not sure which is correct. Dan bermaknanya Anwar is saying it's true. It's true. Ini pengesahan Anwar. So Anwar has done bagi saya very serious blunder lah, and JCOM pun, JCOM di bawah Jabatan Perdana Menteri. So JCOM Anwar lah, sama lah. So JCOM pun mengaku bahawasanya ada konspirasi langkah Dubai. Ada juga satu jenayah rasuah diberi kepada Agong, duit dismuggle dari London ke Singapura, dan dari Singapura tak tahulah bawa pergi mana. Akhirnya dibayar ke Agong atau dia masuk di dalam bank account Agong ke, maybe di Brunei, Hong Kong, kita pun tak ada detail. Tapi oleh kerana Hamzah Zainuddin sudah buat laporan polis, dan dia ni ketua pembangkang, so polis akan terpaksa lah siasat. Macam yang Samsul Iskandar buat laporan polis siasat, dan polis kata tu satu jenayah kerana kita membuat kerajaan tidak stable dan pelabur asing akan takut.